Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Atika binti Abdul Aziz, nombor KBJ 2315102665. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatrisha Atika, nombor KBJ 2315102662. Assalamualaikum, nama saya Diana Dira binti Muhammad Salim, nombor KBJ 2315102669. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Fatah binti Saizi, nombor KBJ 2315104554. Assalamualaikum, saya Nusyad Agira binti Muhammad Saliman, nombor KBJ 2315103334. Assalamualaikum, saya Nur Farisha Aliana binti Zulkifli, nombor KBJ 23151043. Okey, ni isi kandungan bagi tajuk ni. Yang pertama, kita akan tahu tentang punca dan morfologi penyakit Cryptococcus. Yang kedua, epidemiologi bagi penyakit Cryptococcus. Yang ketiga, tanda dan gejala penyakit Cryptococcus. Yang keempat, diagnosis penyakit Cryptococcus. Yang kelima, langkah pencegahan bagi penyakit Cryptococcus. Yang keenam, pengurusan dan rawatan bagi penyakit ini. Yang ketujuh, prognosis penyakit Cryptococcus. Okey, Cryptococcus disebabkan oleh kulat Cryptococcus neoformans. Cryptococcus ialah jangkitan kulat yang disebabkan oleh spesies Cryptococcus. Biasanya Cryptococcus neoformans dan Cryptococcus cathy. Morfologi kulat ini termasuk selis bulat hingga bujur. Selalunya terkapsul apabila diperhatikan di bawah mikroskop. Selis terkapsul adalah ciri tersendiri dan ia mungkin membentuk struktur tunas berasaskan sempit. Ia berkisar antara 4 hingga 20 mikrometer diameter dan dikelilingi oleh kapsul mucopolysaccharide yang merupakan faktor virulensi utama. Sebagai tambahan kepada aspek klasik ini, Cryptococcus juga mungkin terdapat dalam bentuk yang luar biasa yang termasuk pseudopai, rantai tunas, struktur yang menyerupai tiup kuman dan sel berkapsul yang buruk. Pengenapasan berasaskan budaya juga digunakan di mana koloni kelihatan berkrim hingga mukoid. Cryptococcus terutamanya memberi kesan kepada individu yang lemah imun dan boleh melibatkan pelbagai organ, terutamanya sistem saraf pusat. Epidemiologi. Cryptococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh kulat Cryptococcus. Biasanya, manusia terkena penyakit ini melalui udara yang terkontaminasi oleh spora kulat tersebut. Walaupun tidak begitu biasa, penyakit ini boleh menjadi serius terutamanya pada individu yang sistem imun mereka lemah. Faktor risiko termasuk HIV, AIDS, diabetes atau penggunaan steroid. Jumlah kes Cryptococcus dalam masyarakat Malaysia boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kadar HIV, prevent penyakit kronik dan keadaan iklim. Okey, kita akan teruskan dengan sign and symptom Cryptococcus. So, jangkitan cryptococcal biasanya bermula dari 2 hingga 11 bulan selepas pendedahan. Gejala Cryptococcus ni bergantung dekat tempat kulat yang menjangkiti kita. So, common symptom Cryptococcus terbahagi kepada 2, iaitu jangkitan paru-paru ataupun pneumonia cryptococcal dan jangkitan sistem saraf pusat ataupun meningitis cryptococcal. Okey, first, antara gejala paru-paru Cryptococcus atau pneumonia cryptococcal ini boleh menyebabkan kita batuk, sesak nafas, sakit dada dan juga demam. Yang kedua pula, antara gejala sistem saraf pusat atau meningitis cryptococcal pula, dia akan menyebabkan kita demam, sakit kepala, sakit leher atau kekakuan. So, mungkin kita boleh sentuh dagu kita ni dekat dengan dada kita. Seterusnya, kita juga akan loya, muntah-muntah dan juga sensitiviti kepada cahaya. So, kalau ada gejala macam tadi, segeralah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita pergi ke diagnosis Cryptococcus. Okey, diagnosis ni dia bergantung kepada sindrom yang berjangkit lah. Okey, gejala yang termasuk demam. Okey, sesiapa yang ada gejala demam lah, demam, keletihan, batuk kering, sakit kepala, penglihatan menjadi kabur dan kekeliruan. Okey, permulaan gejala selalunya set acute. Semakin teruk, semakin lama dia semakin teruk lah. Lepas tu dia biasa meningitis. Meningitis ni jangkitan
kesulitan di dalam dan sekitar otak kita dan jangkitan paru-paru. Okey, selain itu diagnosis kriptokokosis disokong oleh pembentangan ciri klinikal dan simptomologi dan disahkan oleh analisis darah, tisu cecair cerebrospinal atau cecair badan yang lain. Okey, kita tengok kaedah diagnosis kriptokokosis. Okey, yang pertama kita ada ujian antigen kriptokokosis darah atau cecair cerebrospinal yang dikenali sebagai CSF. Okey. Yang kedua kita ada pemeriksaan mikroskopik atau culture tissue darah atau cecair cerebrospinal. Untuk mencegah kriptokokosis, langkah-langkah berikut boleh diambil seperti menjaga sistem imun. Pastikan sistem imun tubuh berfungsi dengan baik. Pengurusan risiko penyakit seperti HIV, AIDS atau penyakit autoimun adalah penting. Yang kedua, elakkan berdekatan dengan burung merpati. Cryptococcus biasanya berkaitan dengan kotoran burung merpati. Elakkan terlalu dekat dengan tempat yang banyak dihuni burung tersebut. Yang ketiga, amalkan kebersihan. Kebersihan tangan yang baik terutamanya selepas bersentuhan dengan tanah atau haiwan. Guna penutup mulut dan hidung semasa membersih atau memanipulasi tanah yang mungkin terkontaminasi. Yang keempat, elakkan udara yang terkontaminasi. Individu dengan sistem imun yang lemah sebaiknya mengelakkan kawasan yang mungkin tercemar dengan spora Cryptococcus. Yang kelima, vaksinasi dan rawatan. Jika anda berisiko tinggi, berbincang dengan profesional kesihatan mengenai vaksinasi atau rawatan pencegahan yang sesuai. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang pengurusan dan rawatan penyakit kriptokokosis ini. Yang pertama, melakukan diagnosis awal. Segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan diagnosis dan cara pengubatan yang sesuai. Periksa gejala dan lakukan ujian untuk mengenal pasti penyakit kriptokokosis ini. Yang kedua, ubat antikulat. Menggunakan ubat antikulat seperti amphotericin atau flutocin yang sesuai dengan nasihat doktor. Ubat perlu diambil mengikut dos dan jadual yang diarahkan oleh doktor. Yang ketiga, memantau gejala. Perhatikan perubahan gejala dan laporkan kepada doktor jika simptom semakin membaik atau memburuk, dan berehat sehingga demam dan batuk bertambah baik. Yang keempat, pemeriksaan darah. Jalankan pemeriksaan darah atau ujian lain yang diperlukan untuk mengukur kemajuan dan mengesan kemungkinan komplikasi. Yang kelima, melakukan pemeriksaan pengurusan dan rawatan harian. Lakukan pemeriksaan rutin selama setahun untuk memastikan infeksi tidak tersebar dan pastikan anda mengikut jadual pemeriksaan doktor yang ditetapkan untuk mengelakkan jangkitan berulang kembali. Yang keenam, meminta nasihat dari pakar nutrisi. Meminta nasihat dan dukungan dari pakar nutrisi supaya gaya pemakanan dapat meningkatkan sistem imuniti tubuh dan seimbang. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Mengekalkan kebersihan dengan menjaga kebersihan tubuh dan elakkan bersentuhan dengan kawasan atau bahagian yang tercemar jika anda mempunyai sistem imuniti tubuh yang rendah. Yang terakhir, menjaga sistem imuniti tubuh. Menjaga sistem kekebalan tubuh sebaik mungkin dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, minum air yang secukupnya dan pengambilan ubat atau vitamin yang disarankan oleh doktor pakar. Okey, seterusnya prognosis of cryptococcus. Prognosis cryptococcus boleh kita tengok dengan diagnosis dan rawatan awal. Kebanyakan pesakit cryptococcus mempunyai good prognosis atau bad prognosis kerana jangkitan akan hilang jika kita merawatinya. Individu yang diagnosis lewat mungkin mempunyai peluang yang tipis untuk sembuh sepenuhnya dan mungkin akan menyebabkan kematian. Dalam setengah kes, terutamanya jika jangkitan merebak ke otak, mungkin terdapat komplikasi jangka panjang dan akan menyebabkan kerosakan saraf pada otak. Tetapi bagi individu yang mengambil tindakan cepat untuk mendapatkan rawatan, prognosisnya secara am akan baik dan individu akan pulih sepenuhnya. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.